Selamat sejahtera dan selamat datang ke channel saya. Video ini adalah sambungan siri video kerja lapangan geografi tingkatan 2. Bagi murid-murid yang belum tonton video siri pertama, bolehlah pergi ke channel saya dan klik masuk ke video tersebut. Baik, dalam video siri kedua, cikgu akan menunjukkan cara menentukan objektif kajian, menulis latar belakang kawasan kajian, mencari peta kawasan kajian daripada Google Maps, melukis peta lakar, menentukan kaedah kajian, menyediakan borang soal selidik. Mari kita bermula sekarang. Panduan kerja lapangan geografi tingkatan 2. Tajuk untuk tahun ini ialah pengangkutan awam dan kawasan kajian yang cikgu pilih ialah di Taman Universiti Skudai. Baik, langkah ke-7 ialah objektif kajian. Dalam objektif kajian, pelajar perlu menyenaraikan objektif kajian kerja lapangan, iaitu menyatakan apakah tujuan anda menjalankan kerja lapangan geografi ini. Baik, dalam objektif kajian itu, setiap ayat itu mesti mulakan dengan kata kerja. Contoh, mengena pasti, menjelaskan, menghuraikan, mencadangkan dan mengkaji. Baik, yang di bawah itu merupakan objektif kajian kerja lapangan. Saya melakukan kajian di sekitar Taman Universiti Skudai, iaitu murid-murid tuliskan kawasan kajian anda di sini, bertujuan untuk A. Mengenapasti konsep pengangkutan awam, B. Menjelaskan jenis-jenis pengangkutan awam di Taman Universiti, C. Mengkaji dan menghuraikan masalah pengangkutan awam di Taman Universiti, D. Mencadangkan langkah-langkah penambahbaikan pengangkutan awam yang boleh dilaksanakan di Taman Universiti. Sebenarnya, semua objektif ini cikgu adalah ambil daripada kehendak soalan dan hanya tambahkan kata kerja di depan setiap ayat itu sahaja. Langkah ke-8, kawasan kajian. Dalam bahagian kawasan kajian, pelajar perlu memperkenalkan kawasan kajian anda kepada umum, iaitu dari segi lokasi, lingkungan kawasan kajian, jarak mutlak, jarak relatif dengan ke bandar terdekat, kaitkan pandang darat fizikal dan pandang darat budaya di kawasan kajian. Pelajar boleh mencarikan maklumat tentang kawasan kajian ini daripada Google Search. Jadi, pelajar pergi ke Google Search, typekan nama kawasan kajian anda, lepas tu mencetak keluar sebagai rujukan menulis latar belakang kawasan kajian. Baik, berikut merupakan contoh kawasan kajian untuk Taman Universiti Skudai. Kawasan kajian saya terletak di Taman Universiti Skudai. Taman Universiti merupakan sebuah taman perumahan yang terletak di antara Skudai dan Pulai. Semua ini pelajar boleh dapat daripada maklumat yang tadi cari dari Google Search. Kawasan ini terletak kira-kira 16 km daripada Johor Bahru. Johor Bahru ialah bandar yang terdekat dengan dia dan mengambil masa 22 minit untuk sampai ke sana jika menaiki kereta. Ini merupakan jarak relatif. Okey, bentuk muka bumi yang terdapat di Taman Universiti ialah tanah pamah, tanah beralun dan saliran. Terdapat banyak infrastruktur yang dibangunkan di tanah pamah seperti tempat beristirahat, sekolah, pertempatan, perpustakaan awam, balai polis dan sebagainya.
Pelajar boleh lihat di sini, cikgu telah cuba kaitkan pandang darat fizikal iaitu tanah pamah dengan pandang darat budaya iaitu contoh sekolah, pertempatan, perpustakaan awam dan sebagainya itu. Okey, di bawah juga ada kaitannya. Cuba kita lihat. Terdapat tanaman seperti kelapa sawit yang ditanam di tanah beralun yang berdekatan dengan SMK Taman Universiti. Kelapa sawit merupakan pandang darat budaya dan tanah beralun ialah pandang darat fizikal. Selain itu, terdapat juga sebatang jambatan dibina untuk merentasi sungai yang terdapat di sini, iaitu Sungai Merana. Ini merupakan contoh kawasan kajian cikgu. Jadi murid-murid boleh ubahkan ayat-ayat kamu mengikut kawasan kajian anda. Langkah ke-9, petelakar kawasan kajian. Baik, dalam petelakar kawasan kajian, pelajar perlu melukis petelakar yang lengkap untuk kawasan kajian. Jadi, jika sebuah petelakar yang lengkap mesti mempunyai ciri-ciri petelakar yang lengkap. Contohnya, tajuk, petunjuk, arah mata angin, simbol dan pemidangnya. Dan di tepi ini merupakan contoh simbol yang cikgu telah ambil daripada buku teks kamu. Okay, jadi pelajar perlu menggunakan kemahiran yang telah kamu mempelajari dan cuba lukislah petelakar kawasan kajian anda. Sekarang cikgu akan cuba terangkan langkah demi langkah untuk menghasilkan petelakar. Baik, langkah melukis petelakar yang pertama, murid-murid pergi melayari Google Search, carikan peta kawasan kajian daripada Google Maps. Baik, sekarang cikgu akan tunjukkan cara mencari peta kawasan kajian daripada Google Maps. Mula-mula, pelajar cuba melayari ke Google Chrome dan typekan di sini Google Maps. Dan enter. Pilih yang teratas daripada senarai yang keluar. Baik. Sekarang pelajar cuba typekan nama kawasan kajian anda di sini. Jika boleh, typekan termasuklah jalan juga. Typekan secara terperinci. Jadi di sini cikgu typekan Jalan Pendidikan Taman Universiti. So, enter. Yang keluar ini merupakan peta kawasan kajian cikgu. Jadi jika cikgu nak carikan kawasan kajian saya itu dekat dengan sekolah saya boleh cuba tarikkan. Kita juga boleh kecilkan dengan tekan simbol tolak dan menjadikan kawasan kajian kita sekarang lebih luas. Dan di sana menunjukkan jalan raya, okay? Kita boleh lukiskan dalam petelakar kita. Dan juga dia ada tunjukkan klinik. Ini juga mesti wujud dalam petelakar ya. Klinik, sekolah, kan? Sini ada banyak sekolah. Dan carikan lagi lah. Jika kamu nak lihat dengan lebih jelas, kamu boleh zoomkan dia. Okay, lebih besar maka lebih jelas sikit. Okay, dan sini tengok ada mosque, maksudnya masjid. Juga perlu lukiskan di petelakar kamu. Dan ada sungai. Okay, semua ciri-ciri geografi ini perlu wujud dalam petelakar. Baik, jadi sekarang kita cuba nak printkan dia. Kita tarik lagi dekat dengan kawasan kajian atau sekolah kita. Baik, kamu pergi ke 3 titik di sebelah atas tu dan tekan dia dan pilih print. Okay, dan pilih print. Dan di sana kamu pilihlah printer kamu
dan tekan print. Jadi dia akan print keluar Google Maps untuk kawasan kajian anda. Baik, jadi pelajar printkan peta kawasan kajian daripada Google Maps. Lepas tu sudah boleh lukis peta lakar kawasan kajian berdasarkan Google Maps itu. Jadi ingat-ingat mesti merangkumi semua ciri-ciri peta lakar iaitu tajuk, petunjuk, arah mata angin, simbol dan pemidang. Baik, murid-murid, ini merupakan contoh peta lakar untuk kawasan kajian cikgu. Baik, murid-murid boleh lukiskan peta lakar ini di sehelai kertas A4 yang putih itu dan dinasihatkan guna pensel. Jika tidak, nanti salah kamu tidak boleh padam. Okay. Baik, kita mula-mula mesti lukiskan pemidang dulu. Okay. Di tepi kertas A4 kamu lukiskan pemidang untuk peta lakar. Lepas tu mesti tinggalkan ruang di tepi, sama ada di tepi atau di bawah pun boleh, untuk kamu tulis atau lukiskan petunjuk nanti dan juga arah mata angin. Dan di bawah cikgu telah tuliskan tajuk peta lakar saya, iaitu peta lakar Taman Universiti. Okey, dan di dalam peta lakar itu cikgu telah masukkan simbol-simbol untuk ciri-ciri geografi saya. Okey, sama ada simbol titik, simbol garisan, singkatan ataupun kawasan. Okey, jadi setiap simbol yang cikgu guna ini nanti mesti wujudkan di bahagian petunjuk. Okey, bahagian petunjuk itu kamu mesti senaraikan semua simbol yang kamu guna. Jadi pelajar cuba lihat di dalam peta lakar cikgu ini, termasuklah semua ciri peta lakar yang lengkap. Pelajar boleh cuba melukis peta lakar berdasarkan contoh cikgu ini. Langkah ke-10. Kaedah kajian. Di dalam kaedah kajian, pelajar perlu menjelaskan kaedah kajian yang telah digunakan untuk menghasilkan kerja lapangan yang lengkap ataupun untuk mengumpul maklumat anda. Contoh kaedah kajian yang boleh digunakan ialah kaedah pemerhatian, iaitu pelajar telah memerhatikan di sekitar kawasan kajian anda untuk mendapatkan maklumat. Kedua, kaedah soal selidik. Maka untuk kaedah ini, pelajar perlu sediakan borang soal selidik dan diedarkan kepada penduduk yang tinggal di sana untuk mengisikan borang tersebut. Okey, yang ketiga ialah kaedah temu bual. Sama juga untuk kaedah ini perlu juga menyediakan borang, tapi ialah borang temu bual. Okay, yang keempat, kaedah rujukan, iaitu pelajar merujuk kepada buku teks, buku rujukan, internet, majalah, surat khabar. Semua ini ialah kaedah rujukan. Baik, sekarang kita cuba lihat contoh kaedah kajian. Okay, di sini cikgu telah pilih 3 sahaja, iaitu yang pertama, kaedah pemerhatian. Saya telah melakukan pemerhatian di sekitar Taman Universiti Skudai untuk mengenal pasti jenis-jenis pengangkutan awam yang terdapat di kawasan ini. Jadi, untuk kaedah ini, pelajar perlu tuliskan pelajar telah menjalankan pemerhatian di mana. Okay, dan apakah maklumat yang cuba kamu dapati daripada kaedah tersebut? Okay, B, kaedah rujukan. Saya telah mendapatkan maklumat tentang konsep pengangkutan awam dengan merujuk kepada buku teks dan buku rujukan. Selain itu, saya juga melayari internet
untuk mencarikan maklumat tentang masalah-masalah pengangkutan awam serta langkah-langkah penambahbaikan pengangkutan awam dengan lebih terperinci. Jadi untuk kaedah rujukan, pelajar mesti nyatakan apakah bahan yang kamu rujuk dan daripada bahan tersebut pelajar mendapat maklumat apa. Okey. Baik, untuk C, kaedah soal selidik. Saya telah menjalankan soal selidik dengan 10 orang responden di Taman Universiti Skudai untuk mengenal pasti masalah-masalah pengangkutan awam yang dihadapi oleh mereka. Jadi untuk pelajar cikgu, saya nak kamu setiap orang mesti ada 10 helai borang soal selidik. Okay? Dan kamu mesti tuliskan di sana dalam borang soal selidik ini, kamu ialah untuk mendapatkan maklumat apa. Okay? Selain itu, saya juga mendapatkan pendapat daripada responden itu tentang langkah-langkah menambahbaikkan pengangkutan awam yang boleh dilaksanakan di Taman Universiti. Responden maksudnya orang yang menjawab borang soal selidik kamu dipanggil responden. Okay? Baik, langkah ke-11 ialah borang soal selidik. Pelajar-pelajar yang menggunakan kaedah soal selidik perlulah menyediakan borang soal selidik. Setiap pelajar cikgu mesti sediakan 10 helai borang soal selidik yang sudah diisi oleh responden. Untuk bahagian ini, cikgu benarkan kamu menjalankan secara kumpulan. Jadi dinasihatkan kamu ialah mendapatkan ataupun mencarikan responden yang ada menggunakan pengangkutan awam untuk mengisi borang soal selidik anda. Okey, di berikut merupakan contoh borang soal selidik. Kita cuba lihat di sana cikgu didahului dengan nama sekolah. Lepas tu tulis kerja lapangan geografi tingkatan 2, borang soal selidik. Okey, bahagian A ialah maklumat diri responden. Jadi di sana adalah nama responden, umur dia, jantina, bangsa itu hanya tandakan tik sahaja. Dan alamat responden, tulislah alamat mereka yang di Taman Universiti. Okey, B ialah soal selidik. Tandakan tik pada yang berkenaan. Yang pertama, apakah jenis pengangkutan awam yang sering anda gunakan? Jadi responden hanya tikkan sahaja. Dan 2, apakah masalah yang anda hadapi semasa menggunakan pengangkutan awam? Jadi responden ditikkan masalahnya. Dan 3, apakah cadangan penambahbaikan pengangkutan awam yang boleh dilaksanakan di Taman Universiti? Jadi responden perlu tuliskan cadangan dia. Jadi pelajar lihat semua soalan ini ialah juga merupakan objektif kajian kamu di depan. Okay? Kita mesti ada soalan ini, barulah nanti senangkan kita untuk menulis laporan kerja lapangan. Baik, pelajar-pelajar, ini merupakan kerja rumah, kerja lapangan untuk minggu kedua. Okay, yang pertama, pelajar mesti menentukan objektif kajian. Yang kedua, tuliskan latar belakang kawasan kajian dan ingat mesti mencetak latar belakang kawasan kajian daripada internet. Okey, 3, print peta kawasan kajian daripada Google Maps. Dan 4, lukiskan peta lakar kawasan kajian di kertas A4. 5, iaitu menentukan kaedah kajian. Yang 6 ialah menyediakan 10 helai borang soal selidik. Dan jangan lupa pelajar mesti mengemaskini jadual kerja-kerja lapangan kamu sehingga ke aktiviti yang kamu jalankan pada minggu yang kedua itu.
Terima kasih kerana menonton video kerja lapangan ini. Saya berharap kamu boleh sokong cikgu dengan tekan like, share dan subscribe. Jangan lupa tekan loceng supaya tidak ketinggalan video yang akan datang. Jumpa lagi pada video siri ketiga. Up.